ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدنا قومنا فإنهم لا يبصرون. الحمد لله ثم الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah Taala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan daripada baginda di akhirat kelak insya-Allah. Pada malam ini kita akan masuk di bawah tajuk sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Tinggal tu iman ni musim hujan bak. Tinggal tu iman dengan tu ilah. Orang lain tajuk. Sembahyang Jumaat adalah fardu ain. Kalau telah jelas kepada kata pengajar ni, kalau telah jelas kepada anda dari huraian-huraian sebelum ini tentang berita-berita yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ancaman terhadap sesiapa yang meninggalkan jemaah sesuatu uzur yang betul, maka kini ketahuilah dan yakinlah bahawa sesiapa yang meninggalkan Jumaat pula lebih-lebih lagi berhak menerima ancaman tersebut. Larangan terhadap orang yang meninggalkan Jumaat adalah lebih berat, kerana sembahyang Jumaat itu adalah fardu ain dengan ijma' ulama'. Di Cukar ni saya jumpa beberapa orang, dia kata, Tok Guru dia kata sembahyang Jumaat tak wajib. Tok Guru ke Tok Galu? Dia kata sembahyang Tok Guru dia sembahyang Jumaat. Doa ada dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalika khairun lakum in kuntum ta'lamun. Orang yang beriman apabila diseru sampai masa dah untuk sembahyang, fas'au, tinggalkan pergi sembahyang. Wa dharul bai', tinggalkan jual beli, tak ada dah masa Jumaat, laungan azan dilaungkan, tak ada dah jual beli. Duk sibuk dengan nak jual beli kayu di musim ni, tinggal ada hobi kayu. Jangan sebab dengan hobi kayu menjadi kita diancam, diazab, diseksa oleh Allah Ta'ala, tak ada dah. Dzalika khairul lakum, sebaik-baik bagi kamu yang mengetahui. Nak ceritanya, masa ramai di kalangan umat Islam dia nak tahu sembahyang Jumaat ni wajib ke tak. Ada juga yang paling berat lagi, dia kata sembahyang fardu ni masa rajin je, masa malas tak apa, darurah. Hukum mana pun buat pandai-pandai. Ni kita nak cerita pada malam ni bab Jumaat. Ada pula di Cukar ramai, apabila cucu dia meninggal, panggil kita sembahyang. Kita kata mari sembahyang sekali jenazah cucu. Kita dah erti dah belajar. Dia belajar hak Tok Guru kita. Tok Guru dia kata Jumaat tak wajib. Dah boleh. Ni jaga ni perkara yang berlaku menular dalam masyarakat. Sedangkan sembahyang Jumaat itu wajib, kecuali uzur yang betul mengikut syar'i. Bukan sakit kurat, tepek, toki malah. Toki tak boleh biar dulu, toki tak boleh sebab dia kurat. Kalau sikit dia sakit lupis, culik sikit je. Dah, kena zinc sikit dah pergi dah. Bapak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa
jum'in min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbihi. Bermaksud barang siapa yang meninggalkan 3 Jumaat. 3 Jumaat tu balas kuala berturut-turut tanpa uzur. Pagi tadi pagi Jumaat tadi molek lepas subuh. Baru payah barang tak ada benda. Pukul 12 tadi makan nasi pupuk pula tak ada benda. Pagi Jumaat mek lalu. Pergi dah orang. Aduh. Nescaya Allah akan memeteraikan hati cok tobat cok atas. Nek jaga siapa yang nak pergi Jumaat 3 kali berturut-turut atas solat, maka Allah Taala taba'allahu ala qalbi, di atas hati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang orang yang beribadat di tengah malam. Ibnu Abbas ditanya, dia kata, ya Ibnu Abbas, macam mana kok balas guana kok orang yang bangun malam? Bagus dah tu. Kan senang nak bangun malam. Sanggup orang berjaga malam di mana boleh. Sampai 3-4 hari. 3-4 hari. 3 malam, pukul 3 malam, pukul 4 malam. Berkemah sebab apa semata-mata dunia. Kerana jumpa mah di mana? Di Johor. Korek ke lubang nak JPA. Orang nak tapur lubang, dia korek lubang. Sebab apa? Dia korek ke ketulah-ketulah emas. Tapi hakikatnya bukan emas. Kerana dunia manusia sanggup hujan lebat, kesejukan malam, kerana nak dapat sedikit dunia. Tapi untuk mendapat akhirat nak bangun malam susah. Dia kata, Ibnu Abbas ditanya oleh seorang lelaki tentang ibadat malam di tengah malam. Malam hari beribadat dan berpuasa di siang hari. Puasa siang hari akan tetapi aku dah bangun malam, bangun esok puasa pula, akan tetapi tidak bersembahyang Jumaat. Nak sembahyang Jumaat, maka dijawabnya ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Saya ingat hadis ini sama dengan hadis Nabi SAW yang menyebut tentang orang perempuan. Seorang perempuan yang berjaga malam, tiap-tiap malam, dan berpuasa, tiap-tiap hari berpuasa, akan tetapi tidak dapat menjaga mulutnya daripada menyakit hati suami. Suami kata, tahu ni, sebab itulah kita kena faham dalam Islam. Anak lelaki sebelum kahwin taat kepada kedua ibu bapa. Selepas kahwin pun kena taat ke bini, kena taat kepada kedua ibu bapa. Tetapi perempuan yang sebelum kahwin taat kedua ibu bapa. Selepas kahwin taat pada suami. Dia marah pula suami. Suami kata, raya tahun ni kita balik kampung abang. Tak boh bodoh. Dia kata tak boh, lepas tu dia kata bodoh pula kat lelaki dia. Hak berat kali. Tak boh nedang. Dia kata nedang untuk lelaki ni. Hadis Nabi sebut, contohlah, barang siapa yang perempuan isteri yang berjaga malam, bangun malam, bertahajud, bertasbih, tak sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat witir, contoh berjaga malam. Siang hari berpuasa, kata Nabi, akan tetapi tidak dapat menjaga mulutnya, menyakitkan hati suami, maka tempatnya sama macam manusia neraka jahanam. Allahu Akbar. Sebab itulah perempuan selepas kahwin dia kena taat pada suami. Sebab apa? Suami akan menanggung segala dosa yang dilakukan tanpa dicegah. Kalau dia keluar pada rumah dalam keadaan mendadak aurat, contoh, lalu yang menanggung dosa tersebut siapa? Suami. Maka dia kena ambil berat. Begitu juga dengan anak perempuan. Jadi sahabat,
Kita tengok hak ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang orang yang beribadat malam, berpuasa pula di siang hari, tetapi tidak berjemaah, tidak sembahyang Jumaat. Maka jawabnya, dia akan dimasukkan, diumbarkan dalam neraka. Tak pandang bangun malam, puasa tiap hari, tak sembahyang Jumaat, kecuali uzur. Nyatalah tidak wajar bagi seorang mukmin untuk meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa sesuatu keuzuran. Saja-saja malah hati. Terutama sekali setelah ia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksud dalam bahasa kita, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sahaja yang mendirikan sembahyang. Orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk mengerjakan sembahyang Jumaat, maka segeralah kamu mengingati Allah serta meninggalkan jual beli. Haram pada masa tu orang lelaki puan meninggal. Laungan azan pertama sampai di Jumaat, sampai di orang sembahyang, dia nak jual beli masa tu haram. Tinggalkan. Dia tengok diamanahkan masuk surga ke, dia kena masuk kenduri kendara ke, masa tu tinggal pergi kat orang lain sembahyang Jumaat, jangan didahului. Jangan sebab masuk nasi kawah dia dihumban dalam neraka. Allah Ta'ala kata, maka segeralah kamu mengingati Allah, segera, jangan lambat-lambat, segera, cepat-cepat, serta meninggalkan jual beli. Itulah yang lebih baik bagi kamu kiranya kamu mengetahui. Ini kata Allah Ta'ala perintah. Dalam pada itu, anda sentiasa mendapati setengah orang mengaku Islam dan beriman. Mengaku dia Islam, mengaku dia beriman. Mereka juga sentiasa mendengar firman Allah dan sabda Rasulnya. Akan tetapi mereka tidak. Mereka tetap tidak bersembahyang Jumaat tanpa sesuatu uzur yang betul, mengikut yang ditegariskan oleh syarak. Ataupun jika ia uzurnya tidak munasabah, tengok uzur balah buana, yang tidak akan diterima oleh Allah dan Rasulnya, sehingga sah digugurkan daripadanya sembahyang Jumaat itu, yang fardu. Tengok pula dia sakit, stroke ke, jenis pitang-pitang ke, ataupun orang yang seret-beret, dah 5 minit tengok. Kalau duduk di Jumaat 2 jam, habis kapek. Ataupun orang yang suka dah terlampau sangat, dah 5 minit sekali, contoh. Dan memang termasuk yang lain lah. Boleh mengotorkan masjid, mengganggu jemaah yang lain. Ataupun orang yang 5 minit sekali pitang. 5 minit sekali pitang pula. Masa duduk pitang, nak semayang 2 rakaat pitang dengan khutbah pitang. Yang tak pitangnya bahan pisang belakang lepas Jumaat, tak pitang sekarang. 3 tanda awak balik bahasa semua. Ni peletok mesingan. Sebelum ini kita telah sebutkan keuzuran yang membolehkan meninggalkan berjemaah itu bila terhalang untuk menghadirinya, ataupun jika boleh, maka dengan kesukaran yang berat yang tidak mudah ditanggung, dan ada kalanya tidak mungkin ditanggung sama sekali. Perkara yang sama juga berlaku pada sembahyang Jumaat. Malah lebih utama lagi, lantaran itu tiada seorang pun yang meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa uzur yang betul,
melainkan ia dicop seorang munafik. Oh, ni malah dia sembahyang Jumaat sakit sikit, tak padan dengan sakit tu. Boleh pergi, dan boleh pergi pasar, boleh jogging, tak nak sembahyang Jumaat tak boleh. Ni orang ni sakit yang tidak berat, melainkan dicop ia seorang munafik, orang yang nak pergi sembahyang Jumaat. Penyelewengan dari jalan yang benar dan hak, hatinya telah terlindung dari cahaya kebesaran Allah yang maha agung, kata pengarang. Sehingga dia tidak mengenal lagi hak-hak ketuhanan, yang mana seorang hamba tidak akan mencapai kemuliaan. Seorang hamba ni tidak akan dapat kemuliaan, kebahagiaan, keberuntungan di dunia atau di akhirat, melainkan setelah mendirikannya Jumaat, melazimkan diri dengan mengerjakannya Jumaat, serta sentiasa memeliharanya dengan baik, malah tidak ada keselamatan dan tidak ada pula tidak ada pun ada kata dan tidak ada pertolongan dari azab dan kemurkaan Allah, melainkan dengan mendirikan kewajipan itu serta memelihara. Untuk kita menghindarkan diri kita daripada diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah wajib kita mengerjakan setiap suruhan dan meninggalkan larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak mendapat azab dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya minggu lepas nak sebut dah buat Jumaat, dan kita nak kena faham kepada diri kita, keluarga kita dan juga sahabat-sahabat, khususnya orang yang macam kita ni selalu bermusafir. Gaya kita balik musafir, Diva Bali balik, Tai Pusat balik. Ni gaya Cina planning dah ni. Lima nak beli buat balik naga sekali. Tahun ni tahun naga. Sahabat tanya, ustaz, binatang apa buat telur banyak? Biasa lembu telur 2 tin, kambing telur 2 tin. Kurban 2 tin. Saya kata saya nak jawab telur, binatang apa buat telur banyak? Dia kata naga. Saya nak fikir, apa banyak telur? Orang kan hak main naga 4 orang. Seorang 2 tin. Dapat orang 8 tin. Dia mana gitu? Berat semua. Oh, naga tu apa ingat naga mana? No. Oh, cuti balik musafir contoh. Kita nak kena faham. Siapa yang bermusafir pada hari Jumaat? Kalau dia kata susah ni highway sekarang kita lalu perjalanan kita nak balik Al-Ustaz, ayak banyak. Tengah jalan dah tahu dah tengah jalan lah, dua ke tepi jalan. Oh, nak cerita dah. Kalau highway ni susah ni kat nak berhenti ni, tak ada masjid ni, kita nak terus perjalanan. Untuk supaya mengelak, bukan mengelak sembahyang Jumaat, tidak wajib masa kita. Orang yang turun Jumaat, pagi Jumaat sebelum subuh, dia turun pukul 4.30, dia subuh, jangan tengah jalan, bahaya. Langgar tu. Cari masjid orang tepi jalan. Mana ada masjid orang tengah jalan tu? Masjid Mulia je. Oh. Kita turun ni, kita duduk ketel. Nak balik Johor, nak balik Penang. Keluar daripada ketel kita. Kalau kita nak pergi tak Kelantan, tak Kedah belah tu. Dah guys, kalau saya pun daripada Cukar ni, turun sebelum subuh, saya dah semayang di Pulau. Naik Azura pun, tak naik perahu, speedboat, chopper, tapi boleh semayang Pulau. Pulau mana? Pulau Seram. Dah ni daripada Kemama ni, Cukar, semayang subuh Jumaat boleh. Semayang dengan sahabat, semayang sujud jadah. Kalau nak dah sujud jadah, semayang atas jadah. Dah. Dah lagi semayang Jumaat. Kita turun. Sebab perjalanan jauh, kita nak cepat ni. Maka siapa yang turun sebelum subuh daripada rumah dia, apabila sampai waktu Jumaat, tidak diwajibkan datang. Dia boleh sampai waktu asar, dia semayang 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Jamak takhir ke jamak takhir tu benar. Jangan jamak ta'ayah. Ni banyak mazhab dulu. Jamak apa? Ta'ayah. Zuhur tak buat, asar tak ayat, tak buat. Tak payah. Oh, tidak. Berhenti saja seokok 2 batang.
Masa nak kecil dia kecil. Semayang tu. Oh sejak tempat isap okok, masjid tempat kecil baik. Tempat buang paper handuk ni. Oh contoh lah. Bukan orang sini. Kat England. Oh contoh. Siapa yang nak musafir pada hari Jumaat, rasa susah payah perjalanan kita highway ni, mana ada highway susah nak berhenti ni. Maka dia turun selepas sebelum subuh. Maka pada waktu Jumaat, waktu tersebut waktu Jumaat, maka kalau dia nak berhenti pun tak berhenti. Tetapi orang yang turun daripada rumah dia sembahyang subuh di rumah, pada selepas subuh dah tu, dia pun jalan pukul 1, satu suku masuk, dia kena cari masjid. Dia diwajibkan kena cari. Kalau terlepas dah su. Kena faham kat tu. Itu dia sahabat dia tak boleh faham. Sebab ramai kita yang keliru. Dan seterusnya, cuba anda renungkan, kata pengarang, betapa seorang hamba yang jahat perilakunya itu boleh berzuhud dalam mencapai kebahagiaan diri dan keberuntungan, sedangkan ia tidak memperdulikan kerugian diri itu serta kebinasaan, sehingga ia berani meninggalkan hak-hak Allah Ta'ala, sanggup meninggalkan sembahyang 5 waktu, sanggup nak puasa di bulan Ramadan, sanggup melanggar perintah. Dia tak terima hak Allah Ta'ala dilanggar, membelakangi hak Allah Ta'ala dan segala fardu yang diwajibkan ke atas diri. Kami memohon selamat dan sejahtera dari Allah Ta'ala. Moga-moga dia dilindungi. Moga-moga dia melindungi kita dari akal umbi kedahatan dan ketentuan yang jahat. Kita minta daripada kemurkaan Allah dan minta jauhlah daripada kejahatan. Kata Nabi dan kata ulama, kita nak jadi orang baik kena saing dengan orang baik-baik. Nak semayang kena saing dengan orang semayang. Nak jadi baik, carilah kaki-kaki yang melangkah ke tempat-tempat kebaikan, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada saing, nak baik tapi saing dengan orang nak semayang. Nak baik tapi atas dasar nak dakwah lain. Asal al-banna, Said Qutb, dia berdakwah keimanan dia kuat. Kalau kita tak buat, ada saya seorang ustaz yang membuat pengakuan kepada anak di Cukar Kemang. Dia kata, ustaz, cakap dia kata, ustaz, saya mula-mulanya nak isyak okok, oleh kerana nak masuk lain dengan pemuda. Pemuda kan geng kita. Masuk. Jangan menghalalkan cara. Dia tak isyak okok tapi nak saing orang muda ni. Jangan tak isyak muda isyak tua pendek. Ustaz pun tua pendek niat lain. Bangga ustaz tu. Muda dalam hangok. Sebab nak menyamakan tak ni. Ni bak rokoknya. Dia kata, ustaz, saya asalnya nak isyak rokok, nak masuk lain pemuda ni. Pemuda wisbatan wak main-main. Lepas ni jadi penagih tu. Pas sebatang. Dulu saya isyak ustaz. Dia cakap diri. Tu dia. Nak ceritanya. Rasa tak kuat. Dan saya sendiri pun zaman sekolah. Apabila lepas kita mengaji sekolah biasa, masuk sekolah Arab, sambung pula dekat pondok, balik-balik dia kita ramah hok, usah rokok. Lepas tu hok belum bermutu. Takkan saudara tak tahu. Petronak pakai. Siapa kat jambatan pakai. Tu track dia. Rumah saya benasnya hok lama depan. Tapak rumah tu pasal raya tu, waktu tapak rumah saya. Ya, kami malam Jumaat, pasal malam kan ada pakai. Malam tu dah belum. Orang mana? Thailand tu bawa kereta, bawa motor atas lori, mari berlumba daripada jambatan pakai sampai ke rumah. Kona lepek. Sahabat saya sendiri, saya kata waktu jatuh kita dah sihat. Kalau memati, masa tu memati kata baik merupakan buh gila tu kat Israel yang lebih bagus daripada mati atas jalan, mati saja. Akhirnya tinggal motor dok berlumba. Kalau saya dah kuat, saya nak pakai serban lepek kok kena pakai dua pendek. Ke mana? Contoh sebab kita atas dunia ni dua golongan, tidak lagi dua je.
orang yang mempengaruhi dan orang yang dipengaruhi. Dua je. Kita pergi kat dia lama-lama. Kalau kita kuat, kita mempengaruhi dia, tinggalkan kejahatan kepada kebaikan. Kalau kita tak kuat, kita dipengaruhi oleh kejahatan tersebut. Contoh. Jadi kita nak duduk hak mana? Tengok. Asal Al-Banna. Dia pergi ke mana? 5 minit malam pertama. Dia pergi ke tempat karaoke. 5 minit. Dia masuk 5 minit. Dia berdakwah. Malam esok 10 minit. Malam lusa setengah jam. Malam suruh berjam-jam. Lama-lama tutup karaoke. Ada, kalau sebutkan pasal politik pula. Masa Terengganu diperintah oleh pembakar. Ada satu hotel yang disebut oleh penceramah, pengkuliah, Tuan Guru Datuk Harun Tai, masa saya belajar di Perak. Dia kata ada satu hotel di Terengganu. Hotel apa? Wallahualam. Dia kata nak suruh laku hotel dia buat macam biasa, macam kafir. Agak wajib ada dalam hotel. Yang kedua, karaoke. Wajib ada dalam hotel. Yang ketiganya tempat orang-orang puan hok seksi-seksi. Tengok. Lalu dia minta Tuan Guru kita ni menjadi penasihat kepada hotel tersebut. Apabila ambil Tok Guru sebagai penasihat, kalau ambil Tok Guru orang jahil penasihat, dia jadi kuali. Contoh. Akhirnya nak cerita, hotel tersebut dia kata buang kok. Tak ada karaoke, tempat maksiat. Hendaklah tiap-tiap bilik itu disediakan. Susah nak jadi hotel ada tak? Tapi Kristian, dakwah Kristian, setengah tu setiap hotel ada kitab Bible, ada kitab. Kita patutnya kita musafir kadang-kadang nak bawa Quran, nak rehat dalam hotel 3-4 hari nak baca Quran, tak ada. Dia letak Quran di dalam setiap bilik hotel. Tak ada karaoke. Tak ada anu. Akhirnya dia kata berjalan dalam berapa bulan, tak makan tahun, meningkat perniagaan. Tengok. Mana kita ada keberkatan, dapat rezeki yang lebih, kita mengeluarkan zakat, membantu orang-orang yang memerlukan. Jangan jadi seperti Bani Israel. Bani Israel, apabila Allah Ta'ala tak turun hujan, dia susah hati. Nak tanam tak boleh, kemarau, binatang mati. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan, wa ansala minas samai ma'an fa akhraja bihi minat tamarati rizqan lakum. Allah Ta'ala turunkan daripada langit hujan bertaburan di atas bumi. Lalu bumi menyedut air hujan tersebut, lalu menumbuhkan pohon-pohon. Pohon-pohon pula mengeluarkan buah-buahan, buah-buah kayu yang boleh dimakan oleh manusia dan binatang. Binatang pun membiak segala mungkin, sebanyak mungkin. Tengok. Dia dapat hasil pertanian, dapat hasil peternakan, pertanian, perikanan. Lalu Allah Ta'ala pesan, jangan lupa membantu orang-orang yang memerlukan, orang-orang miskin, anak-anak yatim. You buat McDonald, dia tak lupa. Allah Ta'ala pesan dah, bantulah, dah banyak rezeki ni. Lalu mereka tidak mengendahkan perintah Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menyekat daripada, turun hujan daripada langit. Tu. Akhirnya hujan tak turun lama, pokok-pokok pun mati, binatang pun mati, ikan mati, tak ada air, manusia mati. Lalu dia mengecok, dia menggelak. Allah Ta'ala tengok Bani Israel, dia cok Allah Ta'ala, yadullahu maghlulah, tangan, yadullah, yadun kan bahasa Arab, yadun tangan, yadullahu maghlulah,
Tangan Allah ni kedekut. Padahal Allah Ta'ala bagi dah rezeki. Suruh mu derma. Bantu orang yang susah dia tak ambil. Allah Ta'ala tarik balik nikmat tersebut. Kita jangan jadi gitu. Sebab itulah kita apabila kita diberi, ditambahkan gaji, dinaikkan pangkat, contoh dan sebagainya, lalu kita jangan lupa rezeki tersebut adalah untuk kita share sama-sama orang-orang yang dalam rezeki kita yang perlu dikeluarkan zakat. Ada derma yang wajib, ada yang derma yang sunat. Derma yang wajib tu berapa dia? Dan zakat lah. Derma yang sunat, derma yang derma biasa yang kita lakukan pelbagai-bagai. Sebab tu dalam Islam kita kena perbagaikan. Ada semayang fardu, ada semayang sunat. Jangan tekan hak fardu je, sunat dah buat langsung. Kadang kita akan masuk tadi. Kalau dah malam ni, dah mengumpat. Jangan duk fokus pada fardu je. Semayang semata-mata wirid tak membaca. Semayang semata-mata doa tak membaca. Tengok. Kita mau doa ni. Nah, Allah Ta'ala kata, ud'uni fastajib lakum, doalah kepada aku perkenankan. Kita jangan pula syok wasangka terhadap Allah Ta'ala. Saya doa 40 malam dah ustaz. Tak jadi-jadi pun. Orang kata kalau 40 hari 40 malam kita mayajak, kita doa, Allah Ta'ala makbul. Lalu kita pun buat pun kita. Nampak tu. Lalu 40 hari nampak pohon sepik, nampak pohon susah tu. Nah. Akhirnya kita syak wasaka terhadap Allah Ta'ala. Guana Allah Ta'ala janji nipu. Kata doa terima. Kena cek pun tak. Ada seorang lelaki di zaman Nabi SAW berdoa sampai nampak tiok. Nampak ketiok, lepas tu nampak akar kayu pula. Dulu tiok lah. Berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah aku, buahkan rezeki, minta. Sedangkan Nabi kata, makan dia haram, minum dia haram, pakaian dia haram. Kita kena cek sebab apa tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Mungkin makanan dia ada haram, halal dah kerja, tapi ada unsur rasuah. Molek dah kerja. Molek dah kerja. Saya ada sahabat-sahabat saya ada bukan semualah terlibat. Ada seorang 2-3 yang dalam pejabat dia perkapalan. Dan makan fikir 4 orang 30,000. Makan. Kau patut hak syarikat gaji dia dah. Bahang. Ini takut pecah amanah. Rasuah. Balik rezeki yang tak halal hak patut income untuk syarikat dibahang terima. Patut 130,000 untuk syarikat, dia bahang 30, dia wis 100 ke syarikat. Cek tengok tak tu ada hilang. Duit ni dia buat balik. Esok pakai baju baru haram. Esok pakai kereta haram. Pakai black baru. Black lagi. Contoh haram lah. Sebab apa? Itu pun berdoa. Kecuali kita bertaubat dan hindarkan daripada makan daripada hasil yang haram, minum yang haram, pakaian yang haram. Kita barulah kita berdoa diterima. Hak nak beri Allah Ta'ala, dia nak beri cepat, dia nak beri lambat, dia nak beri banyak selalu, dia nak beri sikit-sikit berperingkat. Itu Allah Ta'ala yang menentukan. Mungkin dia nak beri atas dunia, dia nak beri kita nak sekarang ni, nak kaya atas dunia. Akhirat biar ada apa miskin pun tak boleh. Ada seorang sahabat saya macam-macam buat macam-macam dah. Orang duk sibuk dulu perusahaan di mana dia besuk cacing. Buat cacing tak jadi. Cacing kepanasan. Tuan-tuan panas. Cacing mampu dah panas hari tuan panas hati. Kena tipu. Dok jadi cacing buat pula ustaz, kita main litok. Main pula litok. Akhirnya mampu habis litok, tinggal selitok hak dia bawa tu. Main burung balik pula. Main lada, main kambing. Dok jadi buat musuh dia kambing.
Kena hujan jadi kembugu, mampu keras. Ya Allah, ya Tuhanku. Tengok miskin. Buat pinjaman bank. Isteri tak tahu. Pakak dengan saing. Dah tahu mampu. Bank pun minta bayar. Akhirnya isteri kena bergolak. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kat mana tu tak betul? Kat mana tu hak tak bersama ada? Kita kena cek bermuhasabah diri. Dah. Ada. Macam ada. Seorang pengurus ladang saya dah cerita ke Dok Yang. Dalam ladang kelapa sawit beratus hektar. Ditanam pula buah naga. Buah naga tanam pula dalam ladang tersebut. Hasil kelapa sawit, buah naga lagi. Tak cukup buah naga. Ternak pula lembu kerbau. Kerbau, lembu kerbau banyak dalam ladang. Raya dia mana Allah ratus-ratus ribu kat juta. Akhirnya dia tengok dia ternak lembu kerbau ni. Setiap masa, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan mampu semua mampu. Bahan dirimak, bahan dia nyutang, jatuh dalam parit, jatuh dalam lubang, jatuh dalam sungai mampu. Lalu pengurus dia, manager dia, seorang haji yang mengaji dengan anak. Dia kata ke bawah dia di Kuala Lumpur Datuk, rasanya dia tak kena sebab lembu banyak. Syarikat kita tak keluar zakat ternakan. Oh ya, Datuk kata dia semua. Saya baik tu haji kamu. Oleh kerana tak keluar zakat ternakan lembu kami, lembu kurban, maka Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala tegur mampu semua. Maka diterima. Apabila dia keluar zakat, tak dengar dah mampu. Iman nak mari pun 5 tahun. Cik baik tahun ni keluar zakat. Saya pergi zakat lain pula. Tengok iman pun mesti dia makhluk Allah. Contoh tu dia. Ada sesuatu yang tak kena. Macam kita dapat duit banyak, lepas tu habis gitu ni. Tak berkat. Gaji besar, rumah tak ada, kereta tak ada, habis gitu. Saya difahamkan dari sahabat yang berpoyo-poyo. Jadi kerasa kapal. Saya tak pernah dengar hari tu ada dia berobat dengan perempuan dia di rumah anak. Dia mari berobat. Perempuan dia sakit dan sebagainya, dibalut kekuatan mari rumah. Saya kata, awak kerja apa? Dia bekas pelajar tahfiz apa? Pelajar agama. Lepas tu boleh ikut kapal. Bukan kapal ikut dia, hebat kalau kapal ikut dia. Dia ikut kapal. Kata lama mana pergi sekali pergi? Sekali pergi 4 bulan Ustaz. Atas kapal 4 bulan. Sekali pergi yang paling lama apa? 8 bulan pergi ikut kapal. Negara mana? Mana negara yang dia tak pergi? Gaji banyak kan? 40, 50 contoh. Tetapi siapa satu negara, contoh, minum. Siapa satu negara, zina. Duit tak berkat. Mesti dengan dibelanjakan, tengok. Akhir balik tak ada kan? Tak ada apa-apa. Contoh ni yang berlaku. Kita yang pertama nak jadi rezeki yang halal. Esok saya ada satu program yang dianjurkan oleh JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat di Dun Masih. Tanggungjawab keibubapaan perspektif Islam. Bagaimana nak didik anak-anak? Suami kena Islam dulu, lepas tu isteri Islam, lepas tu anak-anak. Ni bagaimana rezeki nak cari yang halal, belanja pula kepada jalan yang halal. Bagaimana halal belaka dah, rezeki halal, makanan halal, tapi proses proses cara yang tidak bersih. Nak tengok ikan ambil ikan, potong-potong ikan, seluk dalam air darah gitu, ambil goreng gitu. Tidak didoskan. Goreng pula tak baca-baca apa-apa. Kita nak basuh beras apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ambil beras. Nak ambil beras. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
barulah suami isteri itu aman, dak bala, dak kekeh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Suami isteri berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, tidak berpecah belah. Tengok kan berkat. Ni masuk tak ada doa, mecok belebek tutup laki buih apa? Buih mulut-mulut. Mother Day pun kena masuk juga. Patut untuk laki hari apa? Mother Day. Hari ibu untuk laki yang masuk, dia ada uti. Dok aja pegang sondek. Dok aja pakai apron terbalik. Hak patut pasakut kepala dok tak bawa main atas pakai. Anak suka ayah apa? Suruh dia start kategori yang bawa anak dia main dekat permainan. Ayah nak masuk ni. Ayah pas aja pakai apron, dia patut hello kedai minta order ayam goreng, pakai koyo. Lakon dah. Isteri kan dah masuk sok-sok masuk ambil hati kau gitu. Tak sekejap ni bawa anak ayah main, ayah nak masuk dalam kaca. No, akhirnya ayah pula masuk, ayah pun tepuh di kedai. Restoran. Okey, dah baliknya tu susu aku orang baju. Siap dah balik. Anak pergi bantu ayo. Fatih koyo. Ada singgah. Cucuk budu. Budu pula diraja. Cutera kok sekali budu diraja. Dia merias botol. Pergi kedai. Orang raja makan budu. Itu dia. Saya ingat saya buat Maiman. Ustaz dia. Ustaz cari budu diraja. Dalam tu ada apa? Bukan kepeng budu tak ada kuliah kan? Dalam budu tu ada dah. Ada tak payah isi dah. Ada dah limau ni masa-masa. Budu diraja. Kita tanya dia merias botol. Untuk laki pun dah. Baca doa. Anak kata ayah masuk. Bila isteri makan, macam sama kedai jimat. Pak raja makan tiap nak. Tak kira lah sama tak sama rasa koneng lah. Tak. Nah ni kita isteri nak menyediakan makanan, ambil beras cekak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bawa. Berkat. Basuh beras pula. Fatihah sekali, selawat 3 kali, pusing lawajan. Lawa botol. Buka botol, jangan tutup botol. Biar whisky masukkan pusing dah ni, whisky tak. Dia kena ambil patah ranggang, maka nak tahu tadi. Fatihah sekali, selawat 3 kali. Lepas tu bermohon masa nak basuh nasi. Fatihah sekali, tak erti baca Fatihah, baca Al-Haq. Fatihah kali, selawat 3 kali. Habis selawat, ya Allah ya Tuhan aku minta tu depan rezeki, depan nasi pagar kita. Ya Allah ya Tuhan aku, lembutlah hati aku, lembutlah hati suami aku, lembutlah tu anak-anak aku, cucu aku, anak saya satu haduk minta lah tu. Tu dia. Sebagaimana melembutkan beras ini menjadi nasi dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Slow. Jangan kuat-kuat. Gigi pasu bawa pakai baru 2 hari dak dangkap balik, jatuh dalam letong. Masuk-masuk cebok ke ayah. Makan mana? Mau nak suap api padam. Warna nasi ni keras. Tengok gigi kita bang. Sebaik tak keras. Tu berkat nak masuk baca doa sebaik-baiknya. Isteri yang nak masuk kena berwudu. Nak masuk tutup aurat secara Islam. Kita masuk bangun sahur kembar ratung ni, rambut berangkal ni. Muka pula dengan tepung. Tepung pula apa dengan bedak sejuk. Tu dia. Macam sama Hindu ni, 3-4 congeng atas ni. Untuk lelaki nak bangun tahajud, kejut tengok. Ingat tu kopek dah tu, bukan tu kopek minimum. Nak pakai kembar ratung. Ambil serabut, rambut macam kena kara. Contoh lah. Nak berkat makanan, isteri kena berwudu. Baca doa aku sekurang-kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tak ada pakai mecok, mago, blebek. Dia macam mana isteri nak berkat. Nah, gitu juga. Sebab apa berlaku perceraian dalam rumah tangga? Berbalah bangun nikah.
Bercinta tu tengok dalam surat khabar, artis bercinta 9 tahun, bercinta. Kahwin 2 hari balik. Orang dulu dak cerita ayah mu mak mu pagi tok sini orang bagi. Dak cerita sama bergendai-gendai anak, bergendai-gendai cucu contoh. Sebab apa? Kena ada amalan dia sebagaimana kita lihat. Kita masuk sebab kita ni saya dah sebut ada 9 jenis anak syaitan iblis yang mengganggu kodrat kita. Memecah belahkan kita, antaranya seekor anak syaitan iblis akan duduk di pintu rumah kita. Apabila seorang kita ni semua balik kampung, kita tinggal rumah kita, kita nak masuk dalam rumah, kita masuk gitu je, tak ada salah. Apa? Kalau orang ada dalam rumah, macam biasalah, Assalamualaikum. Bila tak ada orang belaka, kita sebut Assalamualaikum wa ala ibadillah is-salihin. Kalau kita tak baca gitu, anak syaitan ni akan memporak-perandakan rumah tersebut. Dia cocok untuk lelaki, dia cocok orang perempuan. Itu dia. Ada seorang sahabat saya, dia cerita Allah anda kuat sungguh isteri. Apabila telefon saya dah akak, saya duduk dalam jamban. Memang saya duduk dalam jamban. Lepas tu saya telefon, berapa telefon? Apa duduk mana? Dalam jamban. Oh, duduk dalam jamban dengan orang puan tu. Kan nak bengok dua-dua begitu. Siapa tuduh kawan ni bengok, kata duduk dengan orang puan. Kawan ni ambil balik lambat, kerja kapal ni tak kira siang mana dia masuk tau. No. Ni orang puan, jadi musim. Dah 4 tahun je kahwin cerah. Ni kita sebab memperak-perandakan. Baru nak mengenali orang baru pula. Contoh, duduk makan di meja makan. Di sahabat kita terjeni, tertengok seorang perempuan di sebelah meja makan. Tengok, begitu je. Marahlah duduk kahwin lagi, tak ada berdua. Oh marah dah. Siapa tutup tunang pula. Kena sebab apa? Syaitan. Ada anak syaitan, mata apa nama, aku dah ingat. Dia duduk di dalam tepi pintu rumah kita. Apabila kita balik daripada musafir mana-mana, kita balik rumah kita, tak ada orang dalam, kita pun sebut Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Maka anak syaitan ni dok kacau. Dia nak kacau isteri, dia kacau suami supaya perak-perandu. Kalau kita masuk pondok, gegar-gegar nak beli. Orang tak ada dalam rumah, kita beri Assalamualaikum. 3 pagi kita sapa. Saya bunyi Waalaikumsalam, masuklah. Baru dah masuk dah. Mana ya? Bunyi suara orang. Tok lelaki menakut rumah. Telefon hotel, malam ni kita tiba hotel, ada balik rumah. Orang kata Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Dia bahas Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Maka tak masuk dah. Nah, contoh. Tak masuk dah. Itu bukan kata suara yang gaib. Masa Ana mengajar di Perak, Ana kuliah Maghrib di satu surau, rapat setia, rapat jaya. Rapat jaya sama orang rapat setia rapat. Nampak tu. Biar suami isteri setia rapat. Nak cerita ke? Di depan surau ada rumah 2 tingkat. Orang Cina kapi. Apabila saya sapa mengajar habis isyak, sambil nak minum air, Cina menjerit. Saya pun respon lah, apa sebab apa menjerit, histeria ke? Nah, turun-turun tengok itu pagar kunci tapi rumah buka. Tak berani nak masuk sebab rumah dia telah digeladak, dimasuk oleh orang. Dia suami isteri tak dia nak masuk. Dia percaya punya hajinya orang. Saya kata gini, you berani masuk? Oh, saya takut. Saya kata mu diripak boleh, aku pergi masuk. Oh, kalau aku pergi curi pula, aku kali tak percaya ke dia ke kita? Oh ya, ini haji orang tau. Cina jangan main. Pengalaman saya belajar di tukar utama, saya nak taruh satu baju 20 riyal. Saya taruh 5 riyal je baju tu. Dia tak wish tangan. Saya kata, okey, ini haji ya. Doa sama Tuhan Allah. Haji punya kedai, haji pula punya kedai. Okey punya kedai terbakar.
Haji jangan cakap itu macam saya takutnya. Angkatlah RM5, RM5. Apa? Aku ada. Siapa dalam ni, orang kita dalam ni beli kasut batal? Kasut batal kan harga? Harga tetap harga dia. Aku ni tahu relax-relax ni. Ini haji doa sama Tuhan Allah kebakar. Haji angkat dah 20. 25 boleh 20. Nampak? 25 ni 20. Tengok. Tahu kedaratan. Takut semua. Nak ceritanya, saya kata you dengan wife pergilah buat rekod. Biar saya masuk. Aku takut buat you pegang barang ni catah pada aku. No. Masuk saja. Masuk dengan ayat Salamu qawlan min Rabbir Rahim wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'akhshaynahum fahum la yubsirun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ni doa terus tanduk doa peperangan kena ada. Masuk dalam rumah atas bawah tak ada orang tunjuk belakang. Dah pasal dah. Baru nak tulis malu. Takut nak masuk. Dalam rumah kata takut ada senjata, kena pangan dan sebagainya. Contohlah. Gitu juga sahabat. Yang akhir sekali saya nak sebut sahabat kita nak tinggal rumah kita nak kunci rumah kita, hak kunci zahir itu kuncilah. Nak rata ke, rata gajah ke, rata beluk ke, rata rimau alam ke, apa benda buatlah. Tetapi hak selagi kapit dengan doa. Nak tinggal tu duduk depan rumah kita baca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lagi. Baru tenang lagi. Orang nak mari buat jahat, nak curi, Allah Taala tutup la yubsirun, tak nampak. Tengok. Bukan kunci dengan mangga hak zahir, hak batin pun kena buat. Begitu juga kita balik malam-malam ni. Itu pagar kita. Kita tutup hidupkan pagar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu dia insya-Allah. Nah, insya-Allah. Izin Allah Taala kita selamat. Bukan baca saja. Nah, jadi sahabat, nak cerita ni pasal Jumaat ni, kita akan sambung pada minggu akan datang. Sembahyang Jumaat adalah fardu ain. Kena wajib Jumaat. Wajib Jumaat. Jangan kita tinggal kecuali uzur syar'i. Dia stroke ataupun dua teruk. Dua teruk ataupun dia lupa. Dia pesal sama dari diri lembek debu dosak kan. Nak contoh baru nak ambil. Orang lain semayang dah dia bawa safa. Orang lain kat takbir dah dia bawa safa. Ambil wuduk kat pondok. Baru ambil wuduk, bum jatuh pesal. Bui. Tu bahaya belaka. Kalau penyakit yang membahayakan. Ni ada wajib Jumaat. Tetapi saya tak ada Jumaat hari ni sakit kurat. Kiki kurat suami. Bahasa malam. No, contoh ajak pergi main basikal vaksi. 3-4 hari tak apa kata. Ajak mayah malah lalu. Jangan awak tujuh gitu. Tu saya harap sahabat-sahabat fahamlah pasal nak musafir pada hari Jumaat sebelum subuh, lepas subuh keadaan yang berbeza. Jemaah kita. Kampung sahabat-sahabat semua ambil faham ni. Cakap lama dia tak tahu kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal maqbulin waj'alna minal muttaqin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah.